Okay, hai, selamat datang. Kali ni kita orang dalam segmen Kasih Korek. Okay, aku nak tanya korang. Sebelum ni kita buat podcast tentang kumbang, betul? Tapi hari ni kita ada podcast yang lain sikit. Uish. Kita ada podcast bunga. Ui. Kumbang dah biasa sangat Kumbang dah biasa sangat. Ramai sangat buat. Ramai. Bunga kau dapat kali ni? Bunga. Okay, bunga ni macam aku ada cerita sikit-sikit tadi kan. Okay. Aku nak korang teka, dia daripada negeri mana? Okay, daripada base yang kau ceritakan tadi, dia macam ada pelat-pelat sikit. K dia ada double kan tadi kan? Okay, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okay, kau? Aku rasa lah pekat laju dia cakap tu Kelantan lah. Kelantan. Okay, so kalau korang nak tahu perempuan ni dari negeri mana, so korang stay tune. Jangan lupa Subscribe share and like. So yang korang tunggu-tunggukan, kita nak jemput kita punya Tetamu. Aku nak tengok. tetamu kita ni. Kita kena Bunga betul bunga kau janji kan bunga Ya, bunga. Relax. Tak ada jangan bunga campur kumbang Tak ada. Kita kali ni kita bunga je. Tak ada libatkan kumbang ke zirafah ke, tak ada. Okay, so mari kita jemput dia. Alright. Okay. So, silakan. Alright. Selamat datang. Apa nama tadi? If. Kenalkan diri. Okay, nama full name saya Evi Shirley Jahamin, tapi orang panggil Bibi atau Eve je. Saya berasal daripada Sabah, umur 21 tahun. 21 tahun. Masih muda lagi So, dia daripada Sabah. Orang Sabah, guys. Salah. Aku ingat Negeri Sembilan. Kelantan. Sebab dia pekat tau. Tapi kau lagi sikit dah betul lah. Pasal pekat kan. Aku So, apa tujuan kita ni sebenarnya ni? So macam sebelum ni kita podcast macam mana yang pernah tengok pernah tengok kan? Saya fikir yang sebelum ni. Pasal kes yang digini kan? Digini. Dia kes yang besar. 302 kan? Lupa lah. Dia pasal kes rogol lah. 376. 302 tu dah melibatkan bunuh. So hari ni ada kes bunuh tak ada kan? Ada. So nak tahu tak ada kes apa? Okay, mari kita soal dia. Okay, If nak tanya sekarang tengok buat apa? Tengah study. Study? Oh, baru start tahun ni? Tahun lalu lah. Okay, faham? Aku sama study. Mana lepas tu terus sama study sekarang? Terus semua study habis tahun depan lah. Estimate habis tahun depan. Faham? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Okay, mari kita tak sabar sebenarnya nak dengar cerita dia ni. Tapi tak tanya sikit pasal dia lah. Kadang-kadang orang tak tahu kan. If boleh tak kita tahu If anak yang keberapa? Daripada family macam mana lah. Kita kan. Saya berasal daripada family yang tidak senang, susah sangat-sangat. Susah sangat-sangat tu macam mana? Susah sangat. Bapa saya dikerja mekanik cat. Mama saya suri rumah. Dan saya anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Di mana saya 3 orang perempuan, 2 orang lelaki lah. Oh. So kalau kau nak tahu, Daddy sebenarnya viral lah kat TikTok. Yes, sebab tu dia viral kat TikTok. So kita nak tahu lagi cerita dia. Sebab kat TikTok tu tak berapa nak jelas dia punya cerita tu. Mungkin ada followers dia kat TikTok nak tahu cerita sebenar dia. So mari hari ni kita kasih korek. Okay, so kita nak tanya, adik-beradik tu macam mana? 2 lelaki ke 3 perempuan ke? 2 lelaki, 3 perempuan lah. Oh, sama. If nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2. Nombor 1 perempuan. Nombor 1 perempuan lah. Sekarang kakak sekarang tengok apa? Kakak sekarang dia ada bisnes sendiri dan dia sudah kahwin lah. Oh. Ada benda lain? Tak ada. Ada beradik lain yang Ada yang setengah study lagi ke? tengah study lagi. Masuk study lah. Okay. So, marilah kita masuk ke segmen. Dah habis intro dia dah habis Intro dia dah. Kita tak nak tahu pasal cerita dia. Kita nak tahu dekat dia. Korek. Tapi sebelum tu, saya nak tanya tu, single ke taken? Single. Oi. Single. Yes. Korang jangan kata-kata lah. Yes. Lah. Single. Tapi dengar lagu cerita dia sampai habis. Tengok bunyi nama ni. Nak tahu dia single tak single lah ni, tengok cerita sampai habis. Okay, so kita nak masuk punca ke? Okay, boleh jadi. Boleh cerita. Kita nak cerita punca
punca. So kita sebelum ni dengar pasal lelaki. Betul. Maksudnya Kes lelaki. kes lelaki banyak. Kes lelaki biasa bunuh, So ini gol semua ni first time kita dapat. So If sendiri yang berani untuk ceritakan benda ni. Nak explore. Okay, so kita nak tahu daripada first tu, macam mana boleh terjadinya masuk ke dalam handingan ni sebab apa? Okay, sebenarnya dia ada 2 kes. Okay. Kes pertama tu 324 lah, kanun kesiksaan, kes pukul. Gaduh Gaduh dengan atas senjata. orang gaduh tu bapak saya sendiri lah. gaduh apa? Sebab kita orang memang ada krisis teruk sangat dengan bapak saya sendiri sebelum tu. Tapi sekarang okey, sudah lah. If seorang saja ke adik-beradik semua ada kisah yang ayah? Ikutkan cerita masa tu adik-beradik semua masih kecil lagi. So diorang tak nampak lah sikap memberontak tu, tak dia nampak sangat. Yang nampak tu If dan kakak If ni lah. Tapi kakak If ni dia okey sikit, tapi If ni macam Lagi agresif lah. agresif sikit, lebih agresif. Dan tu umur berapa? Umur masa dia pukul bapak saya mula-mula umur saya 14 tahun. 14 tahun, form 2. Form tu So kita tahu If pukul bapak If. Apa punca sebenarnya If pukul bapak If? Apa yang buatkan If marah sangat sampai pukul? Ini bukan mau kasih aib bapak saya sendiri atau faham. sampai ini cuma tolong jangan salah faham, ini cuma Kita ambil sebagai itibar, okay. aja. Bukan mau kasih aib ke apa, tapi ini setakat untuk motivation ya. Masa tu bapak saya memang jenis dia memang memukul punya. Kalau dia mabuk memang dia memukul. Memang so dia unconscious lah, tak sedar. Dia agresif tiba-tiba kan sebab mabuk. Faham? Masa tu mula-mula 14 tahun tu If mula pukul dia. Pernah juga sebelum ni melawan tapi tidak 14 sampai. tahun If start lawan balik. Pernah juga sebelum ni melawan tapi tidak sampai macam nak pukul dia balik macam tu, nak melawan balik. Masa tu masa perayaan keamatan lah untuk kaum-kaum dusun macam kami kan di sana. Jadi tentu dorang mabuk, adalah minum-minum kan. Lepas tu bapak dengan mama dorang gaduh. Jadi If try untuk sebagai anak, siapa lah anak yang macam bila nampak mama kita kena pukul mesti depan-depan. Mama masih lagi If dengar dalam telinga If masih lagi clear jelas suara hentakan tu. Mama If kena hentak dekat badan kereta. Jadi If Dekat luar rumah? luar rumah. If masuk dekat dalam rumah masa tu, If keluar bapak stop. Tapi bapak pula kau pun satu. Terus dipukul lah If. Dipukul If, terus If melawan. Start sana lah If melawan. Sampai 4 kali If kita orang gaduh bapak If dengan If gaduh ke-4 kali tu, terus kena lapor. Siapa yang buat laporan tu? Bapak saya sendiri. Even dia yang agresif, dia yang buat report. Ini yang kali ke-4 tu lah. Yang tadi tu first land lagi. Itu adalah macam mula-mula start. Tapi tak teruk sangat lah. Yang last tu, yang kali ke-4 tu yang paling teruk. So If macam kita tahu If cederakan ayah If. Betul. Pakai apa If masa tu? Yang first tu kan Yang last tu sampai jatuh jadi kes. pakai dulang. Pakai dulang. Yang size A4 tu yang kayu. Yang kayu tu, maksudnya potong ikan tu. Potong ikan, potong kayu. Pak Alas tu. Pak Alas tu. Keras tu. Bukan, boleh angkat benda tu. Umur 14. Tak, masa tu umur dah 16 tahun. 16. Hujung tahun lah. Pukul macam mana? Dari belakang ke apa? Dari depan kau tu hentak macam Kalau dari belakang sedap. Macam aku pun suka dari belakang. Jangan libatkan time tidur. Time dipukul tu, ada tu ayah tak nampak dia dah terbaring. dia dah terbaring. Kita orang gaduh macam ni tau. Kita orang bayangkan je yang gaduh brutal sangat macam mana dia Rumble lah, rumble. Gaduh mama ya. Belah kat ramai ah. tak, kita orang dua je sebenarnya. Kita orang dua je. Lepas tu dia posisi kita orang macam ni. Kita orang dah baring, lepas tu bapak dekat belakang. Dia tahan If macam ni tau. Ush. Oh, dia grip. Atau macam dia grip macam Ular sawa, kunci ular sawa. Ular sawa. Dalam silat gayung. Tapi tu bukan kunci silat sebenarnya. Kunci silat ular sawa lain. Okey? Yang ni kunci silap. Silap kunci. Okey, Teruskan. Lepas tu If melawan lah macam tu, melawan. Lepas tu If dapat Cuba lagi sekali tu yang tu. Macam comel. Nak buat sekali jauh sikit. Aku terlibat pegang. If melawan, melawan, lepas tu dapat lepas tu If bangun. Benda tu kita orang gaduh dekat dapur. Lepas tu
benda tu nampak depan mata. Lepas tu If ambil, If grab, terus Oh. If pukul lah. Terus Dia apa tu, ayah terus pengsan ke atau tak. Dia dalam keadaan mabuk. Lepas tu dia mamai-mamai macam tapi darah dan memang dia keluar banyak. Lepas tu If buat apa? If panik. Panik, lepas tu If lari. Dari mana? If call boyfriend If tu, If yang boyfriend If yang tokan ni. Lepas tu If lari pergi KK. Oh, maksudnya boyfriend If masa tu pun tokan? Tokan apa? Tokan dadah ke? Tokan ikan ke? Tokan apa? Tokan dadah. Syabu. 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 Masa tu boyfriend umur berapa? Umur dia dah 30 lebih lah. Tak ingat tu. If masa tu 16. 16. Tapi kat sini bila kita tengok If berkawan dengan boyfriend dengan tokan, so nampak macam If ada masalah dekat situ. Kan daripada sudut orang lain lah. Ya, betul. Akan nampak If yang ada problem kat situ kan. So macam mana? Apa yang If buat sebenarnya? Adakah If memang masalah daripada awal? Memang If masalah daripada awal. Faham? Sebab bapa ada jenis yang keras punya, agresif punya. So bila tahu If ambil dadah, lagi dia makin agresif. So tapi sifat memberontak ni biasa remaja kan. Lepas tu memberontak jadilah sanalah. Bila ambil dadah, lepas tu memberontak, memang teruk lah. So kita nak ke next step kan, If kan lari pergi ke mana, KK. KK tu duduk dengan siapa? Dengan boyfriend tu lah. Oh, duduk dengan sana dengan dia je lah. Dalam masa yang sama, tolong jual dadah sekali. Tak, If ikut je. Ikut je lah, dia hantar barang semua lah. So Kemudian ayah If lapor polis. Dia lapor. Time tu If dari tu dah berapa hari ke minggu ke berapa lama? Okay, contoh malam ni kita orang gaduh. Lepas tu esok dia, memang If dah kena cari. Nama If dah panas, kena cari lah. Kena Berapa hari bantu lepas? polis lah. Berapa hari Esok lepas je. Esok dia. Oh esok dah ni. So maknanya esok tu, lepas tu If buat apa? Bila dah kena wanted tu? Serah diri. If pergi balai terus? Boyfriend bawa ke If sendiri nak pergi? Sendiri. Seorang-seorang? Masa tu If dah lama dalam circle ambil dadah semua kan. So If pun terfikir juga nak keluar macam mana, tak ada support, lagi-lagi krisis dengan bapa kan. Lepas tu masa tu terbuka hati tau nak pergi serah diri. Bayangkan dengan beraninya dalam keadaan positif masih dadah. Lepas tu pergi serah diri. Datang oleh polis lah, datang oleh polis. So macam bila If dah sampai balai tu, apa yang polis tu? Dia tak main kasar, dia pujuk If, dia call, datang je sini, tak ada apa-apa juga. Oh, polis call If dulu, faham? Sebenarnya kena call dengan boyfriend If ni. Aha. Boyfriend If ni kan dia tahu kan ada kabel dekat sana sini. So bila dia orang tahu If ikut-ikut, lepas tu dia lah kena call. Bagus kau bagi balik perempuan tu sebelum kau pun kena sekali. Macam tu lah. So If serah diri. So itu punca If kena tangkap. Tu punca dia. Okay, so selepas perbicaraan tu macam mana? Selepas perbicaraan tu kan saya ada 2 kes sebenarnya. Tapi Okay. kes satu tu gugur. Kes yang mana satu gugur? Yang 324 tu. 324 kes gaduh, pergaduhan tu. Kes gaduh tu. Gugur sebab? Sebab masa dekat If jadi reman dekat lock up, bapa saya datang lawat dan dia tak sanggup kali nampak If duduk dalam lock up tu, dia tarik balik kes tu. Maknanya ayah If sendiri rasa tak sampai hati nak Tak tengok. sampai hati. So mana ada ayah If Masih masih ada sedia. sifat ayah dia tu kan. So maknanya bila ayah If dah tarik balik report untuk kes yang pergaduhan tu, kes tu dah gugur, dah discharge lah. Dah gugur. So tinggal kes yang pasal positif dadah tadi tu. Sebab benda tu dia dah positif tau. So benda tu tak boleh tarik dah, tak boleh buat apa dah. Tapi tu first time kena tangkap pasal dadah kan? Ni kedua kali. Oh kali kedua kena tangkap pasal dadah. So maknanya kes masuk ke dalam Henry ni tu disebabkan kes dadah. Kes satu tu sebelum perbicaraan dah gugur. Kalau tak dia lepas je. Tapi sebabkan Sebabkan dadah dadah tu. Dadah tu disebabkan urine ke atau disebabkan tersangkut paut dengan boyfriend? Urine. Urine. Bukan atas mengedar ke apa, tak ada tak ada maksud tu Urine je. Urine saja. Faham. So lepas dah kena perbicaraan berapa lama masa tu? Masa kena kes dadah tu. Sekejap je masuk sana. Kan 3 hari dekat lock up. Lepas tu kena tarik kes tu kan. Lepas tu pergi bicara di mahkamah.
Terus dia belum jatuh hukum dulu. Dia kena tes dulu, urin kena ambil, lepas tu kena hantar dekat makmal dulu berapa kandungan dada dia di sana, kena tapis dulu. Lepas tu sebelum masa kena apa tu dalam proses urin tu kena hantar dekat makmal, if kena hantar pergi KK penjara wanita, jadi reman dekat sana. Oh, reman dekat sana. So first if masuk dekat sana, apa perasaan If? Masuk dekat sana Macam If dah tahu dah kena hantar kat sana ni. Ini memang habis aku ni. macam tu lah. Macam pasrah sudah. If nangis ke macam mana? If minta maaf balik dengan ayah ke dengan ibu ke? Nangis lah masa dekat ni, If melutut. Masa dia tarik kes tu kan. Pak, tisu pak? Tisu. Sebelum If masukkan. Sebelum If kena tangkap, memang kita orang kesis habis benci sangat dengan Bapak. Tapi masa bila dia tarik kes tu kan, part sana lah macam If Tersentak sedia lah, sebab Ya, dia sebenarnya bukan sayang. Dia bukan Dia nampak tak sayang kan? Dia sebenarnya bukan sayang saya tahu, tapi mungkin cara dia mengajar tu, cara saya terima tegas. tidak dapat terima, jadi saya memberontak. Pas tu masuk dekat penjara wanita tu satu je, saya mau berubah. Itu azam If masa tu. Itu aja. Saya tidak nangis sebab menyesal masuk sana, takut macam mana mau hadap pegawai di sana yang agresif ke apa. Yang saya takut rindu family aja. Itu aja. Yang lain saya tidak kisah, sudah cuma yang masuk sana tu aja lah. So Takut masa rindu family. If dah kena bicara, dah bawa pergi apa tu, pergi reman sana tu dekat KK tu, If seorang-seorang ke ada orang lain sekali? Ada orang lain sekali lah. Perempuan Satu Yang squad under dalam age If je lah. Sebab dekat kena masa kalau di KK dia punya reman muda dengan reman tua dia kena asing tau. So reman muda time tu If je. Oh. If je masuk tu. Paling muda. Oh. So maknanya kena asing kan lepas tu. If tinggal seorang time tu. Tak ada lagi reman muda yang lain, tapi jumpa di sana lah. Oh, faham. Okay. Dah tu cerita dia kan. Semangat sangat dengar cerita ni. Best dia ni. Okay, so kita dah dengar beberapa cerita Daripada sebelum sampai selepas masuk. So kita nak dengar seterusnya. Dia nak masuk ke, orang cakap alam lain lah. Alam lain. Maksudnya dia akan masuk ke sekolah. Budak-budak, maksudnya dia buka sekolah dia, budak-budak dia tak adalah jahat. Orang panggil dia sekolah untuk mendidik budak-budak menjadi lebih baik. Tu orang panggil. So korang stay tune dulu. Kita akan sambung selepas ini. Okay, selamat kembali. Okay, so tadi kita dah dengar beberapa cerita tentang dia, perjalanan dia, kenapa dia agresif sampai memukul bapak dia tadi kan. Ada sebab. Ada sebab cerita dia. So tu cerita pada awal sampai masuk tu pun sikit tu. Itu baru masuk dalam lokap. Itu baru punca-punca yang sebab dia masuk dalam ni. Itu baru dalam reman lah. So apabila dia dalam reman, sekarang ni dia dah dijatuhkan hukuman untuk dihantarkan ke sekolah Henry Geni wanita lah. So kita nak tahu cerita perjalanan dia menghala ke Henry Geni tu, Ke alam lain je nak tengok. So saya nak tanya, perjalanan nak ke Henry Geni tu, masa tu naik truck ke atau naik redoka? Dia redoka je, dia macam apa? Honda Civic. Naik kereta Polis polis punya. lah. So maknanya dekat situ If seorang je lah. Dengan seorang je. Seorang dalam kereta. So perjalanan dah sampai kat dalam tu, perasaan tu dah tahu nak pergi ke Henry Geni tu, perasaan tu macam mana? Masa dalam kereta tu apa rasa macam aku akan jadi pani kat aku. Excited. Dia macam suka masuk Sebenarnya If ni sakit sebenarnya. Apa kata korang awal If ni sakit. Korang. Apa kata korang awal, If ni sakit. Sebenarnya bapak dia pukul dia kepala. Dah terbalik. Sebenarnya yang kena tangkap tu bapak dia. Bukan dia. Okay. Kita Tak serius. Excited sebab masa jadi reman dekat penjara wanita tu, If dah simpan niat nak berubah, nak cari hidup baru, nak itu. So dekat
dekat penjara wanita tu kita orang reman je. So kita orang kena kurung je, kita orang tak buat apa. Kalau pergi turun mahkamah, masuk balik tu je aktiviti dekat sana. Jadi kalau handygun ini dia dah fasa macam kita orang dah kena orientasi, kena itu, masuk akademik ke apa. So itu yang If tak sabar. Oh. Okay, so dah sampainya dekat handygun ni tu, first kali buat apa? First kali pergi pejabat rekod dah. Dia rekod. Okay, Pejabat rekod tu untuk buat ambil apa tu detail sendiri lah, ambil tu ini semua, ambil macam keperluan selimut, Dia kolek. akan tanda right apa ni ada. Benda tu akan simpan sampai habis lah. Benda tu simpan, kalau benda tu rosak kena ganti. Contohnya macam berus gigi tu macam dia kena ganti lah kan. Tapi kalau macam kolek, selimut dengan bantal semua. Macam handygun lelaki, sorry ganggu Macam handygun lelaki, dia punya beru gigi dia beru gigi kondom. Perempuan punya beru gigi macam mana? Dia masa masuk dekat sana ada 2 jenis berus gigi. Okay. Satu berus gigi pendek, satu berus gigi kondom. Oh. Tapi ikut stok, kalau masa tu stok sampai berus gigi kondom kita orang dapat tu lah. Tapi kalau stok tu sampai yang berus gigi pendek macam ni warna merah, itulah kita orang dapat. So If dapat yang mana? Merah tu. Merah tu lah. Jadi jumlah barang tu ada berapa yang kena simpan sampai pakai tu? Selimut satu, bantal, baju master kita orang yang warna putih ada 2 pasang. Apa lagi? Memang semua baju putih je Tak ada colour lain? Tak ada. Juvana memang semua color putih je. Ni warna perempuan je. Kalau lelaki sama ke? Sama je. Lupa itu colour putih ke Tak ingat. Juvana semua memang putih. So lepas pejabat rekod tu If pergi mana pula? Kena first masuk tu kena bawa pergi pejabat rekod, lepas tu kena bawa pergi blok wanita lah. Okay, macam kita tahu dah, macam kes Am sebelum ni, dia masuk pejabat rekod, dia kena salam pengenalan. betul. Kita nak tahu kena ke tak kena salam pengenalan dekat Tak pejabat kena. rekod? Tak kena. Sebab masa If mungkin cerita Am tadi dia terus masuk Derek Handigan ni, dia tak masuk pergi Betul. reman penjara. If sudah masuk 3 bulan jadi reman dekat penjara wanita, jadi If dah tahu rules dia macam mana, konsep dia macam mana. So If dah tahu nak bagi salam macam tu, dia punya attitude macam mana. So So, tak selamat kena. lah. Selamat lah. Selamat. Okay. So lepas dia daripada pejabat tu, If ke blok wanita. Blok Okay, wanita. perjalanan nak ke blok wanita tu berapa jauh? Dia tak jauh, dalam lebih kurang 100 meter je. 100 meter. Sebab ya. ni blok wanita, ni blok lelaki, dia terpisah dengan Dinding. dia bukan dinding. Kita orang penjara terbuka yang jaring. Kawat lah, kawat. Jaring. Oh, dia ada blok lelaki sekali Tak tahu. Dekat Sabah lah mungkin. Dekat Sabah yang ada. Dekat ni pun ada satu. Terus masuk kan? Oh, dia campur sekali kan? Tapi ada ni lah, betul tak? Faham. So, mana campur lah, ada Oh, blok lelaki, blok campur. perempuan. Oh, maknanya kalau dating pun boleh lah dekat rapat kat dinding. Tak pagar lah. Tak boleh lah, Kau kena ingat marah. apa? Dia konsep dia macam ni. Contohnya kita orang satu sekolah, tapi kita orang memang asing, tapi kalau macam dalam akademik, bila keputusan peperiksaan tu sekali je. Sekali. Tapi kelas asing-asing. Faham lah? Faham. Di peperiksaan tu lah jumpa lelaki perempuan. Tak, tetap Asing. beza. Asing, Wanita dekat blok wanita, lelaki dekat blok lelaki. So, okay, macam dia masuk je, budak-budak lelaki semua dah pandang muka dia dah macam nak ni. Kalau perempuan, ada tak dia macam, kau tunggu kejap lagi kau sabar apa? Kau sabar. Tidak, kalau di sana Ini mangsa baru ni. Ini makanan kau, jangan dia ambil sabun jatuh saja. kalau tempat kami dia wanita okey sikit lah, tapi kalau cerita lelaki ada lagi orang dengar yang tapi tak ambil pot lah dekat sana. Kalau di wanita, orang tengok kalau budak baru, confident orang nak kenal, nak tengok cantik ke tak. Macam tu. Dia excited lah. Maksudnya dia perempuan ni dia ada sifat macam Boleh kawan ke Perempuan ni tak? kan Dia penyayang. bukan boleh jadi mangsa ke tak? Lelaki yang cakap boleh jadi mangsa, tapi Dia kalau kebanyakan- wanita dia boleh jadi kawan ke tak? Dia banyakkan perempuan dia macam lebih apa ni, nak berubah, semua nak berubah lah. Tu. dia orang sebab perempuan ni ada satu sifat mana dia orang kalau nak buat benda tu dia nak buat tu je. Maksud kalau dia ada tanam diri dia nak berubah, dia berubah je lah. Sampailah penjamin mampus.
Okay, so nak tahu blok apa yang awak dapat? Masa tu Okay, macam contoh kita dekat Antigone lelaki. Lelaki ni dia ada banyak. Ada berapa? Berapa jenis? Ada Jepang, Blok Kasturi, Blok Kasturi. Blok Percaya. kalau di Antigone Keningau wanita dia ada 2 blok je. Oh, kecil Entenum je. 1 dengan Entenum 2. Tak ramai ke penghuni kat sana? Dia tak lebih 40 pun. Kalau wanita lah, tapi kalau lelaki 100 lebih lah. Wish. Perempuan tak susah sangat lah jaga perempuan. Okay. Jadi okay, first dah masuk tu apa aktiviti yang kena buat lah semua? Kalau budak baru, penghuni baru, orang kena asing 2 minggu. Okay. Kena 2 asing 2 minggu, minggu Mak. baru ikut Blok pengasingan, masuk blok pengasingan dulu. Blok pengasingan 2 minggu, kuarantin lah. Lepas tu baru boleh bercampur sama budak. Maksudnya asing tu duduk sorang-sorang dekat Duduk sorang-sorang, satu dekat bilik sel. kosong ke? Satu sel. Macam Sel. penjara juga. Tapi dia kecil sikit macam bilik. Situasi bilik tu macam mana? Keadaan bilik tu? Asing Tak ada apa, Okay, ini kosong. grill. Okay. Okay, masuk pintu masuk, lepas tu katil, lepas tu tandas. Oh. Kecil je. Okay, ni grill. Masuk katil, ni tandas. Kita tak tahu katil tu besar mana. So, Dia single bed je. single bed. Maksudnya tempat tu dalam lingkungan dia besar dia lebih kurang macam ni je lah. Rumah katil, rumah tandas. So, Macam tu je. Jadi duduk seorang tu apa yang buat? Cuma tenung je ke, nangis ke? Diam je. Diam. Kalau orang lain mesti lah rindu ke. Kenapa kan? Kenapa Rindu aku masuk lah. sini? Dulu masuk tu ada Tidak. tak tiap malam menangis? Rindu family ke? Oh. Memang tiap-tiap malam lah Menangis. nangis. Situ gelap ah? Gelap kan situ kan? Tak gelap kan? Tak gelap. Dia macam blok biasa je. Ada lampu tu. Cuma dia kuarantin. So maknanya quarantine era tu memang tak boleh keluar. Dia boleh. Tak keluar Selama tak boleh 2 keluar daripada besi tu. Duduk dalam tu je selama 2 minggu. 2 minggu. Ada tak perasaan macam nak memberontak cakap aduh kenapa semak betul aku dalam ni lah. Tiada. Terlampau bosan ke dalam tu tak ada? Okay, Bosan nampaknya macam- betul If ni sakit sebenarnya. Sebab niat kita, itu dari niat kita. Kalau niat kita macam saya mau balik, Sebab dia saya dah tidak azam mau di dari awal. sini. Saya tidak mau di sini. Buat apa saya di sini macam buang masa, saya rindu balik di luar. Yang if niat kat dalam nak berubah. Inilah proses dia. So saya kena terima rindu apa belakang kira. Yang penting saya boleh berubah dan nanti saya keluar saya bawa something new yang benda tu Yes, dalam. inilah orang dia. Yang sakit. Yang sakit. Yang sakit ni juga lah yang berazam. Pendirian dia Kita kuat ni dah. kat luar ni tak tahu apa jadi. Betul? Kita 10 minit tak tengok handphone boleh mental. Tak payah cerita, tak payah cerita ni lah. Subscribe ni tak tahu ni berapa boleh naik ni. Kau Okay, kita libatkan teruskan. followers ni. Okay, kita teruskan. Selepas 2 minggu, if keluar, join yang lain lah. Apa aktiviti yang buat? Kawat kaki. Kawat kaki. Kawat kaki. Oh, maksudnya setiap pagi ke petang ke? Pagi. Pagi tu dia macam ni. Okey. Sana ada fasa tau, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 tu orientasi kawat kaki. Fasa 2 tu kita orang lebih kepada keagamaan, belajar agama macam tu. Tapi selalunya fasa 1 dengan 2 ni selalu campur. Kawat kaki pagi, petang sesi keagamaan. Macam tu. Bila If dah cerita pasal agama, boleh tak kita orang tahu dalam tu ada tak dia campur-campur India sekali ke atau banyak orang Sabah je kat sana? Di Sabah macam yang kamu tahu dia jarang-jarang India. Yang India tu semua di Semenanjung Cakap. Adalah juga Cina, Melayu Sarawak. Melayu Sarawak kan di Sarawak tiada juvana wanita punya. Jadi semua yang jatuh hukum tu pergi Sabah. Jadi yang campur tu kaum-kaum dekat Sabah je macam Bajau, Murut, Dusun. So maknanya agama yang kat dalam tu bukan agama Islam yang ada je lah. Ada dua aja. Kristian dengan Islam. Oh. Itu aja. Jadi aktiviti harian, kira macam hari-hari buat benda sama. Lepas kawat, buat apa? Kelas. Lepas kawat, okey rehat. Lepas tu petang dia tukar shift. Kita orang belajar agama lah. Belajar agama. Oh, tu je lah. Belajar Kawan agama. Selama 8 bulan lah. 8 bulan. Ulang-ulang. 8 bulan. Sebab dia orientasi 8 bulan. Lepas 8 bulan tu kau boleh pilih either kau mau pergi bahagian akademik atau kemahiran. Macam tu.
Oh, lepas 8 bulan barulah dipilih untuk nak masuk ke Maira ataupun akademi. Kita sendiri nak pilih. Oh, okay. So If pilih mana? Sekejap, nanti dulu. Alright, so kita nak tanya. Okay, pasal dekat sepanjang 8 bulan tu. Okay, 8 bulan kan lama kan? Oh, lama kan. So nak tahu, ada tak kes gaduh? Kes macam orang cakap apa? Gaduh lah perempuan dengan perempuan. Sepanjang 8 bulan tu fasa 1 dengan 2 lah banyak cabaran dia sebab dia orang masih budak baru semua. Kepala masih macam tubal, tak apa sih? Keras kepala. Jadi sana lah yang fasa 2 dengan fasa 2 ni memang selalu gaduh punya. If pernah gaduh dengan seorang budak Sarawak tu. Nampak benda ni kan? Dia dah cacat si kita berbanding dengan ni. Sebab tulang 2 ni dia patah sebab If tumbuk dinding. Uish, bukan tumbuk dia. Oh, Bukan, sebab tak dapat dia lah If lepaskan dekat dinding tu. Oh, maknanya Dinding yang disalahkan. Sakit. Salah dinding. Maju betul. macam mana perasaan lelaki pun nak tunggu ni dia pun fikir 2-3 kali. Tapi Inja tu memang tak kena lah. Dia memang tak ada kena apa-apa lah. Tak. So macam dia cerita, banyak kes gaduh. So culture tu macam mana? Gaduh dia macam racist ke apa Tak, ke? dia langsung tak ada pasal racist tau. Tapi sebab benda kecil je. Sebab kita orang dah stres. Kita orang dah kena tekan. So, kita orang tak boleh lawan pegawai atau apa-apa. Kita orang lepas stres tu dekat sekali kita orang je. Gara-gara benda kecil je boleh jadi gaduh. So mana dalam tu tak ada group, tak ada apa semualah. Macam ni ada puak dia, ni ada puak dia. Grup-grup. Ada tak? Kalau dekat wanita dia tak ketara sangat dah. Tapi lelaki dia ada macam ada dengar sikit. Okay, tapi kita lupa satu benda nak tanya. Tadi If sebelum masuk macam lelaki, dia akan nak tanya nak pilih balaci ke, jambu ke, fighter. Macam perempuan ada tak benda tu? Benda tu tak, perempuan tak ketara sangat. Tak ketara maksudnya ada ke tak ada? Ada tapi gelaran tu tak diiktiraf sangat. Okey. Faham tak? Tak ada lah maksudnya perempuan yang kat situ yang dah lama dia nak pegang tempat tu. Maksudnya dia nak jadi Dia kepala. jadi ketua Dia blok. Dia dah lama kena hormat dia, tak ada gitu lah. Adalah sih tapi dia orang macam ni tak nampak sangat macam ini budak lama jadi kamu kena respect. Orang lebih tahu macam rules dia dekat sini macam mana jadi macam tu je lah, macam tak ada lah macam saya ni tai kecil dekat sini tak ada. Tiada. Okey, lepas tu sebelum untuk dekat lelaki ada je udah dengar cerita pasal kutip sabun. Kan? Okey. Sabun jatuh kalau kutip habislah. Bunga lawang tu mungkin akan diproses lah. Mungkin bunga lawang tu kita akan repair sikit lah. Repair pada dia sikit tu bunga kan. lawang Mungkin ni. jadi bunga refleksi yang besar lah. Mungkin boleh jadi. So kalau kat perempuan ada tak yang macam tu? Maksudnya kalau perempuan mungkin bukan sabun. Mungkin jangan nampak macam ada pensel terjatuh ke. Tak ada. Dekat perempuan dia lembut sikit kan, nama dia perempuan. So kalau ada benda macam tu kan dia macam mana Ada tak kalau macam benda tergesek sikit tak tu? Tak boleh ni. Dah bergesek ni kan. Malam, Tak ada. Benda nak bergesek je ni. Tiada. Tak ada dah. malam tu mesti ada orang yang kena kan. tiada. Tak ada lagi lah perempuan kat dalam tu yang buat macam Itu tu. macam malam-malam kan semua tidur kan. Ada tak yang datang kacau ke apa? Tiada. Tak ada, semua tidur okey lah. Sebab di sana ada CCTV. So, blok kita orang macam ni, antenum 1, antenum 2. So ada satu lorong macam ni nak pergi luar tempat jerayan jemur kain tu. So CCTV. So nampaklah dekat blok. So memang tiada. Wow, untuk asrama yang digeni lelaki banyak spender hilang. Kalau perempuan apa yang hilang? Spender hilang tu tak ada. Spender tu tukar je. Oi, dia tukar spender ni. So sebab benda tu lah. So benda tu boleh jadi gaduh dekat sana. Tak, macam mana Jadi dia, isu. Macam mana boleh tertukar? Sama ke apa? Dia sama sebab bila ada stok sampai untuk barang keperluan wanita, color dia semua sama tau. Oh, spender So tu. tu yang Habis dia tak ada macam nak tulis nama ke apa. Tak ada. ada. Tulis nama Tak ada tulis kat spender. situ macam if kat spender tu tulis if. Tak ada. Dia orang Dia tanda If guna punya spender. Ya. dia orang tanda macam tu. Sebab dekat sana dia orang tak boleh nak tulis benda. Ini hak kerajaan ni bukan hak kamu. Tak boleh nak- Kamu ya. tidak boleh tulis nama.
Ini bukan mama bapak kamu yang beli. Betul. Jadi pegawai akan marah macam tu. Jadi cara kita orang dekat sana nak bagi tanda, kita orang tahu tak, kan sejadah ada tali halus-halus macam ada merah. Benar Jadi tu. okey, contohnya if ada satu sejadah warna merah, so siapa punya suara Ui, dia belum habis dia bagi. Dia bagi. Macam apa Cakap-cakap kata korang boleh tahu tak? Dorang boleh imagine tak? Ui. Siapa punya? Okay, kau tahu kan sejadah aku warna merah. So apa punya? Sepeda yang ada tanda warna merah, tali sejadah yang hujung halus-halus tu, itu aku punya. Depan muka aku jadi depan muka aku. Dia kimik macam tu je. Macam tu je. Tak boleh cakap. Dia ha. Dia terus kimik je tu. Dia tak bagi cat. Okay, tadi kita cerita pasal 8 bulan ni cerita. Perjalanan 8 bulan. Cerita dia panjang, 3 tahun bro. 3 tahun. So banyak di tangan dia. Selepas 8 bulan tu, so untuk If pilih akademik ke atau kemahiran? Akademik. Kenapa pilih akademik? Sebab if minat belajar. So if fikir masa tu kalau ada sijil SPM, kita boleh pergi jauh lah. So ambil keputusan untuk ambil SPM dan untuk terus. Subjek apa je ambil masa tu? Subjek teras DM? Subjek teras tu yang 6 subjek tu, yang wajib tu, dengan mata pelajaran tambahan perniagaan dengan tasawur Islam. Oh, tasawuf Islam pun ambil juga. Oh. Alright. So masa belajar penerimaan nak belajar tu macam mana cara nak menghadap maksudnya nak buat orang cakap apa panggil Penerimaan belajar tu. bukan maksudnya ulang kaji. Ulang kaji. So macam mana orang kaji kat sana dalam keadaan duduk dalam tempat-tempat macam tu. Bagi if tiada masalah. If jenis dekat sana, jenis yang study punya budak, macam mana cakap budak yang study je. Asal nama muka study je. Ada tak bila If kan pilih study? Kan contoh ada juga student yang tak ambil study, dia ambil kemahiran kan. So ada tak yang kata, kau ceria lah belajar, kenapa kau study lah? Macam tu, macam iya lah macam tu, dia kata macam tu. Ada tak? Sifat macam tu, dia cakap dia macam sombong lah, macam belagak, dia kata macam tu. Ada tak? Apa Amis macam tu? Tak ada apa je. Okey je Dia lah. sokong lah. Sana memang ada meja belajar. Ada kelas macam biasa. Lepas tu apa yang budak dekat luar belajar, itu je kita orang belajar. Buku teks sama, semua sama. Guru-guru yang datang mengajar pun semua memang guru yang memang dari luar punya. Tapi mengajar dekat sana. Okay, so kita dah dengar beberapa kisah dia, perjalanan dia dekat dalam Heidegger ni kan. So kita nak tahulah selepas keluar keputusan akademi yang masa If belajar, selama If belajar kat dalam tu, result dia macam mana? Result dia even if tidak dapat capai target if yang sebenar 6A 2B, tapi if dapat 5A 2B je lah. Itu pun dah kira achievement sebenarnya. Betul, tu pun dah kira orang cakap belajar cemerlang juga. Belajar 3 tahun untuk dapatkan 5A. Untuk dapat fokus berapa subjek? 6 subjek 7 subjek? 6 subjek. 8 8 subjek. 3 tahun. Mostly semua 5A 3B. 5A 3B. Mostly semua lulus semua. Kira dulu lah tu. Tak Okay. kira mostly lah semua. Macam ada yang Semua tak mesti gagal. ada. Tak ada yang tak ada yang fail lah. Kebanyakan orang yang kat dalam, yang orang cakap dalam sekolah-sekolah jahat ni kan, nak berbanding dengan sekolah luar ni, aku tengok lebih ramai orang yang cemerlang kat dalam sekolah-sekolah macam ni. Sebab apa? Sebab didikan daripada cikgu-cikgu diorang kat sana tu. Untuk Disiplin diorang tu. disiplin diorang tu lagi baik. Kalau sekolah kita, sekolah-sekolah yang kat luar ni, bukan dia tak baik, dia bagus, cuma dia orang ni Banyak benda yang buat diorang leka. So bila kat dalam tu dia orang banyak fokus. Banyak fokus. Dia orang lebih fokus nak belajar. So dia orang dapatlah apa yang dia orang nak kan. So selepas itu ada nak bagi? Lepas If dah dapat result semua, If keluar tahun bila If? Kita nak tahu. Tahun lalu 19 hari bulan 3 2022. Tahun lepas tahun bulan lepas. tiga. Tahun lepas. Setahun juga. Tak lama lah dia keluar.
Right. So bila If siapa yang ambil If masa keluar tu? Mama dengan bapa dengan adik-beradik If yang lain. Satu family datang Mm-mm. ambil. So bila If dah sampai rumah tu, apa penerimaan orang-orang yang terdekat? Macam family, saudara jauh ke, dia kata, kenapa ambil ini lagi? Kenapa? Ada tak macam tu? Family yang terdekat mostly semua dapat terima lah, tapi masa If dekat masih di dalam tu banyak andaian diorang yang If ni kena kurung sia-sia 3 tahun sia-sia aja, macam tiada buat apa-apa. Masa depan If memang gelap sudah. Padahal diorang tiada tahu yang If ni masuk orientasi, belajar agama, lepas tu ambil akademik. Lepas tu bila SPM If keluar kan, top lagi satu If jadi top student di sana kan. Terus semua yang family terdekat tu yang cakap-cakap macam anti If, tu semua malu segan dengan If sudah. Ya, Sebab sebab apa dia- yang diorang cerita, diorang cakap-cakap sebelum ni, diorang semua yang andaian diorang tu salah. Mama If explain pun kan diorang tidak percaya, macam apalah, macam pandang rendah lah macam. Yalah, dia orang tak ada bukti kan, sebab banyak orang kampung dia, kita bukan nak Bukan orang kampung je, sebenarnya mindset Mindset orang ni. mindset orang. Masuk sekolah ni, okey, Dia ambil jahat. lah itu kau. Anggapan dia memang dia orang masa gelap. Masa depan kau dia dah hancur ni. Diorang tidak tahu yang sebenarnya kami ni, apa yang syllabus kami belajar sama juga dengan orang luar. Lepas tu cuma beza kami ni, kami ada pegawai penjara, kami punya disiplin apa semua. Contoh ya, kalau di sekolah luar ada guru disiplin kan. Tapi kalau di dalam Hendrigan ni, everyone of the staff prison di sana can be a discipline teacher. Semua diorang semua akan cikgu berdisiplin. dah betul lah. Semua dia warden bukan, dia bukan satu lah, dia tak lantik satu. Atau semua lah, sebab diorang lah didik kita, orang mak ayah kita di sana kan. Tapi diorang punya perspektif yang If masuk sana sia-sia kena kurung 3 tahun. Cuba orang rasa Banyakkan mindset orang memang Sebenarnya bukan diorang saja, banyak. banyak. Tapi Semua sekarang. yang paling buat If paling terasa betul-betul bila member family kita yang terdekat cakap kita macam tu. macam bersama juga. Tapi dia dapat tahu, bila dia dapat tahu dia orang segan lah. Diorang segana terus macam. Punya Okay. dia Padan. juga lagi pandai beranak aku. So masa balik ke family tu, perasaan macam mana? Ada tak menangis, datang peluk, minta maaf ke? Masa kalau setiap penghuni atau bekas juvana, dorang akan tunggu satu laporan terakhir. Atau contohnya kan selalu di sana kita orang buat selamat pagi tuan, saya juvana memohon kebenaran untuk perjumpaan family. Tapi ada satu lapor diri yang akan kami tunggu, yaitu selamat pagi tuan, saya juvana bla 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 bla, bersedia untuk pembebasan pada hari ini. Jadi masa nak buat benda tu, If sambil nangis tau, tunggu family dekat luar sana, bagi salam terakhir, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan ini. Lepas tu keluar je, anda buka gate tu, gate besar, If terus peluk mama If. Terus If nangis dekat sana. So, masa PKP kan perjumpaan dilarang. Lepas tu bila 2 tahun kan, 2 tahun lepas tu kena buka perjumpaan, kita orang boleh jumpa tapi tak boleh hug, tak boleh cium, tak boleh buat sentuhan. Jadi itulah cabaran dia masa PKP tu. Terus yang bebas sudah, terus lama tidak pelukan, terus peluklah. Terus nangis habis di sana. Terasa, aku terasa. Tu, Aku dia dapat dapat rasa feel. apa yang dia rasa tu. Feel dia. So sebelum If keluar tu, kan ada bagi ada tak last kata-kata daripada warden tu, daripada pegawai tu, dia kata last If jangan buat apa-apa lagi ke? Ada tak nasihat yang If akan Masih ingat ada. sampai sekarang? Masih ada. Boleh tak If share apa nasihat tu? Dia cakap performance kau di sini sudah okey, kau punya disiplin di sini sudah okey. Jadi tolonglah konsisten sampai di luar. Lepas ini kau akan sambung belajar. Tolong bagi contoh sama budak-budak lain di sana yang kau boleh berjaya supaya orang boleh jadi motivasi kau. Benda tu sampai sekarang If pegang. Bukan untuk mereka tapi untuk diri sendiri. If punya dengan family. So kita Jadi dah masa dapat hari pembebasan tu, If keluar tu kan, apa perasaan If bila dah bebas? Happy, sedih lah. Sedih tinggalkan sekolah. Sebab benda tu tengok kan, kita toleh sekolah ni lah bagi aku banyak pelajaran. kawan apa semua. Kawan-kawan lah. Masa first 1 minggu tu macam If rasa nak masuk balik tau. Bukan sebab rindu sebab bila keluar kita orang dah tak ada kawan dekat luar tu, dah tak ada, kita orang dah buang. Jadi yang kawan 3 tahun kat dalam tu macam syuk lagi masuk di dalam sebab
Kalau macam bosan boleh mengumpat dengan kawan-kawan. Jadi bila di luar Tak ada lah, tak ada benda tu semua. tidak ada benda. So selepas dia keluar tu tahun 2022. 22. Selepas dah keluar tu dah jumpa family apa semua. So next step untuk If nak ke depan jadi If sambung belajar ke apa? Sambung belajar lah. Sambung belajar dekat mana? Dekat Damansara Damai sini. Damansara Damai. Masuk tahun bila? Tahun ni. lalu juga. If ambil course apa? Exercise in medicine. Dengan result yang dapat tu pergi sambung belajar lah. If dia sampai pun 2 minggu dekat Sabah terus kena hantar pergi KL. Oh okey, macam tadi kita dengar awal, family If ni bukan orang yang senang. So pembayaran untuk belajar If tu macam mana? Satu Uncle If dia anak bongsu pada bahagian sebelah Mama If lah. Okay. Dia yang tanggung If pergi sini lah sampai sekarang. If paling respect dia, paling apa benda macam any opinion ke nak tanya dia, mesti If tanya dia. Macam mana kalau saya macam ni. So far macam mana belajar dekat college level sekarang? So far okay je. Ada tak rasa macam pelik ish? Pasal culture ni lain, culture sana lagi lain lah. Macam Adalah. rasa lain sikit lah. Tapi macam orang cakap di mana kita nak pergi kita kena macam ikut circle tu kan. Betul. Kita kena jadi Ikut circle. itu yang jadi macam apa tu? Salah satu macam cabaran juga lah untuk If sebab bukan ni kan. Tapi okey je. So far semua okey je. Tiada juga yang macam saya boleh lah macam ni saya boleh. Okey je. So okay. Okay. So kita nak tahu pengalaman pahit dan manis semasa berada dalam sekolah yang tinggi tu. Semua manis, tiada yang pahit. Saya yang pahit langsung. Pasal yang spender tadi tu bukan pahit. Tu manis lah. Pun manis juga sebab dia benda lucu. Kenangan tak? Kenangan. Jangan nak kena bagi lagi. Jangan. Kena denda. Oh tak ada yang maksudnya kat dalam tu tak ada yang pasal yang gaduh yang patah tangan tu tak ada dah berdendam. Tiada. Dan Dia dia jadi kawan manis lah. tak macam Teringat jadi lucu Kenangan pula. jadi macam bodohnya aku dulu kenapa macam ni. Okay, macam tu lah. Alright. Kenangan lah. Kenangan. Maknanya tak adalah kenangan pahit. Maksudnya manis je lah. Pahit tu jadi manis. Pahit tu jadi manis. So untuk orang kat luar sana kan, kau jangan just lah budak-budak jahat ni yang mana masuk kat dalam sekolah-sekolah jahat ni, dia tu terus terlokop hidup dia. Dia keluar tu sama je perangai ni. Jangan tak anggap ada. macam tu. Okay. Salah satu untuk yang wanita kita tengok If sekarang ni dia dah achieve apa yang dia dapat. Pelajaran dia cantik. Lepas tu sekarang dia pun belajar dekat universiti kan. Result pun Asyik. 5A. College. College. Result apa? 5A je. 5A 3B. B, Okay. guys. So nanti cita-cita nak jadi Banyak. nak jadi banyak. Nak Maksudnya dia If akan ada dia banyak. dia akan Dia akan Naruto kan lepas ni. Dia akan Bobo boy. So macam kalau If kan dia nama dia If. Okay, kalau Alan jadi If, aku jadi If, Nasrul jadi If, Jadi If banyak. jadi apa? Jadi If jadi banyak. Dia banyak. Itulah cita-cita dia. Itu cita-cita dia. plan dia banyak kan. Kita dalam hidup ada plan A, plan B, Betul. plan B. So kita decide tapi yang Follow the dekat flow je atas lah. tu yang tentukan. Tentukan. Nah, Alright, faham? kita ada backup plan lah macam tu. Okay, boleh tak If bagi sikit dekat orang-orang kat luar sana awareness untuk orang kat Nasihat. luar sana, nasihat. Dari segi apa? Contohlah macam remaja sekarang kan, Macam yang kita tahu, semua sekarang ni jiwa muda ni tahulah perangai dia macam mana kan. Tahu nak Macam tunjuk. If sendiri pernah rasa jiwa muda macam mana. Kita nak memberontak ni padahal marah pasal apa je. Macam mana tu If? Apa If nak bagi kat orang? Nak sampaikan. Satu je if mau cakap kamu berdendam lah pada siapapun, siapa-siapapun, terutama parents kita lah. Sebab If dulu memberontak pun sebab berdendam sama bapak If yang sangat-sangat agresif. Tapi di sana bila If sudah dendam pada ibu bapa kita tidak akan kemana. In the end apa yang kita dapat adalah tulah saja. Satu message yang mendalam ya guys. Serius. So korang fikir-fikirkan apa yang dia sampaikan. Sayangilah ibu bapa korang ya. Jadikan satu iktibar dalam cerita kes If ni. Ambil pengajaran. Betul. Alright. So kita dah dengar semua cerita pasal If daripada awal sampai ke ujung. So korang yang pada luar sana ingat apa yang If sampaikan ni, jadikan sebagai iktibar dan pengajaran pada orang luar sana. Betul. So apa yang kita nak cakap hari ni, thank you pada If sebab datang tempat kita, sudi share betul. apa yang
sebenarnya bukan senang nak share benda yang jadi kisah silam Betul. Terutama perempuan. Betul. Selalu lelaki ni mungkin hati dia keras sikit. Perempuan berani. tak berani sangat. Selalu kita tahu pasal negeri lelaki kan. Betul. Kita tahu benda yang baru lah. Sekarang kita dah tahu culture perempuan ni macam mana. Betul. So kita memang salute lah dekat Betul. Im, Kita ucapkan salah satu, kita nak respect kat dia. Kita nak ucap terima kasih kat dia, sudi kongsi kan dia punya pengalaman tadi tu lah. Okay, so ingat orang yang kat luar sana tu, ingat pesan dia. Yang penting korang jangan lupa like, komen, share and subscribe. Itu yang penting. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam next segmen Iaitu segmen Kasih Kori.